Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Syuhada binti Muhammad Zamri bersama sahabat saya Siti Noalia Aisyah binti Samsudin. Kami, pelajar Kolej Pengajian Islam Johor Marsah dari Diploma Syariah Islamiyah. Hari ini, kami akan membincangkan serba sedikit tentang amalan bid'ah dalam solat tarawih. Solat merupakan perkara penting dan menjadi paksi utama keimanan seseorang mukmin. Manakala setiap tahun seluruh umat berpuasa pada bulan Ramadan yang mulia. Masyarakat Islam di Malaysia menghidupkan dan memeriahkan malam-malam bulan Ramadan yang mulia ini dengan mendirikan solat sunat tarawih bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah dan kelebihan beribadat di malam Lailatul Qadr seperti maksud firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 3 surah Al-Qadr yang bermaksud malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Tarawih bererti istirahat, manakala solat tarawih pula bermaksud solat yang merehatkan. Dalam melaksanakannya, disunatkan untuk duduk sebentar selepas salam sambil memperbanyakkan berzikir pada setiap rakaat keempat dan dilaksanakan dalam keadaan tenang, tenteram dan tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajipan berpuasa ke atas kamu dan disunatkan kepada kamu solat pada malam harinya. Sesiapa berpuasa pada siang hari dan melakukan solat pada malam harinya kerana iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka ia kelak bersih dari dosa-dosanya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mendirikan solat tarawih pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Hukum bagi solat sunat tarawih adalah sunat muakkad. Ianya dilakukan oleh orang-orang Islam sama ada lelaki maupun yang perempuan pada setiap malam bulan Ramadan, sama ada secara berseorangan atau berjemaah. Ianya sunat dilakukan di masjid, surau dan lain-lain tempat solat orang-orang Islam. Terdapat 3 tujuan solat sunat tarawih ini didirikan. Yang pertama, ianya adalah ibadah untuk menghidupkan malam Ramadan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggunakannya untuk menghafal kembali surah-surah daripada Al-Quran. Dan yang ketiga, mengharapkan kerahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan solat malam pada Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan keredaan dan keampunan Allah semata-mata,
maka diampunkan segala dosanya yang lalu. Kelebihan solat sunat tarawih terdapat 3, iaitu yang pertama, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari di bulan Ramadan. Yang kedua adalah menghapuskan dosa-dosa mereka bagi yang menunaikan solat sunat tarawih. Dan yang ketiga adalah mencari malam Al-Qadar, terutama dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seterusnya, kita masuk kepada ikhtilaf bilangan solat tarawih terdahulu. Terdapat 3 pendapat. Pendapat pertama, pada awalnya hanya 20 atau 36 rakaat sahaja. Dari pernyataan Ibn Rushdi yang telah wafat pada tahun 595 Hijrah, beliau berkata, para ulama berbeza pendapat tentang berapakah bilangan solat tarawih yang dipilih. Imam Malik dalam satu pernyataannya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud Az-Zahiri memilih bahawa solat tarawih itu 20 rakaat. Sedangkan Ibnu Al-Qasim meriwayatkan dari Imam Malik bahawa beliau memilih 36 rakaat. Seterusnya, pendapat yang kedua, muncul pendapat membolehkan 11 rakaat. Dari pendapat Asy-Syan'ani yang telah wafat pada tahun 1182 Hijrah dan pendapat Al-Mubarakfuri yang telah wafat pada tahun 1353 Hijrah, mereka berpendapat bahawa maka anda tahu bahawa solat tarawih dengan cara seperti ini yang telah disepakati kebanyakan ulama adalah bid'ah. Seterusnya, pendapat yang ketiga hanya boleh 11 rakaat. Pendapat daripada Nashiruddin Al-Albani yang telah wafat pada tahun 1421 Hijrah, beliau berkata, jika kita fikir lebih jauh, solat sunat rawatib dan lainnya seperti solat istisqa dan solat gerhana itu, Nabi menjalankannya dengan bilangan tertentu dan hal ini bermaksud bahawa menambahi apa yang selalu dijalankan oleh Nabi itu tidak boleh hukumnya. Maka, sebagaimana menambahi jumlah solat tarawih itu juga tidak boleh. Seterusnya, dalil yang mensahihkan hadis 11 rakaat ialah daripada hadis Aisyah yang menyatakan bahawa Nabi tidak pernah menambah rakaat baik dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat yang digunakan oleh Al-Albani yang telah wafat pada tahun 1421 Hijrah. Dalam menetapkan pendapatnya, Aisyah berkata, Nabi dahulu tak pernah menambah solat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan 11 rakaat. Seterusnya, pendapat mazhab Syafi'i. Walaupun dianggap dhaif, buktinya hampir semua mazhab 4 dari ulama salaf muktabarah tak ada yang menyatakan bahawa lebih dari 11 rakaat itu bid'ah. Menurut pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i sendiri yang telah wafat pada tahun 204 Hijrah, menyebutkan bahawa solat malam bulan Ramadan itu sendiri lebih saya suka. Ketika di Madinah, saya melihat mereka solat 36 rakaat, sedangkan saya suka 20 rakaat. Kerana itulah yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Mereka di Mekah solat seperti itu dan witir 2 rakaat. Seterusnya,
Pendapat kedua daripada Abu Ishaq Asy-Syirazi yang telah wafat pada tahun 476 Hijrah menyebutkan bahawa solat malam di bulan Ramadan itu 20 rakaat dengan 10 salam. Dan pendapat ketiga daripada Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i yang telah wafat pada tahun 974 Hijrah menyebutkan bahawa solat malam bulan Ramadan selain penduduk Madinah adalah 20 rakaat. Kesimpulannya, melaksanakan sunnah Rasulullah itu akan mengungkapkan perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asbab kepada iman kita sekaligus dapat beribadat sepanjang Ramadan demi mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jikapun solat malam bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat itu dianggap tak ada tuntutannya dan dianggap bid'ah oleh Al-Albani yang telah wafat pada tahun 1421 Hijrah, masih banyak ulama muktabarah lain yang pendapatnya boleh dibandingkan. Rujukan utama daripada Al-Quran, hadis Ibn Rushdi Al-Qurtubi yang telah wafat pada tahun 595 Hijrah dengan kitabnya Bidayah Al-Mujtahid, Asy-Syan'ani dengan kitabnya Subulus Salam, Muhammad Nashiruddin Al-Albani dengan kitabnya Salat At-Tarawih, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang telah wafat pada tahun 204 Hijrah dengan kitabnya Al-Um, Abu Ishaq Asy-Syirazi yang telah wafat pada tahun 476 Hijrah dengan kitabnya Al-Muhazzab, Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i yang telah wafat pada tahun 974 Hijrah dengan kitabnya Tuhfat Al-Muhtaj. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.